أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 57, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Afdal sahabah, tu tajuk dia. Afdal sahabah, makna yang afdal di kalangan para sahabat. Yang afdal di kalangan para sahabat. Dan afdal segala sahabah ialah Sayyiduna Abu Bakrin, kemudian Sayyiduna Umar, kemudian Sayyiduna Utsman, kemudian Sayyiduna Ali, mengikut aturan khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 6 orang, yakni 6 orang sahabah yang Nabi kita mengkhabarkan tentu secara khusus masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Talhah bin Abdullah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, yang kelima Sa'id bin Zaid, yang keenam Ubaidah Amir bin Jarrah. Dan afdal segala sahabah ialah Sayyiduna Abu Bakrin. Jadi pembicaraan terdahulunya adalah berkaitan dengan wajib kita berpegang selebih-lebih daripada segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas ijma' ulama. Ijma' ulama, sepakat sekalian ulama bahawa selebih-lebih di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah selebih-lebih di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ulama, Nabilah yang paling lebih sekali di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada Nabi turun kepada Nabi
Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana kelima-lima Nabi ni lebihnya mengikut turutan dia. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam mengikut turutan, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Ni mengikut turutan dia. Yang mana kelima-lima ni digelar dengan ulul azmi. Digelar dengan ulul azmi yang paling banyak ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima-lima rasul. Jadi kelima-lima rasul ni kelebihannya mengikut turutan tadi. Kelima-lima kelebihannya adalah mengikut turutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi mussalatu wassalam. Yang mana di dalam Al-Quran disebut dengan rahmah, barakah. Tidak berhimpun disebut di dalam ayat Al-Quran bagi selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan disebut ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Quran sebut rahmah, barakah, tidak berhimpun Quran sebut rahmah, barakah dalam Quran bagi Nabi selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hak disebut dalam Quran. Nafsul amrinya semua nabi-nabi, rasul-rasul dapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam Quran sebut rahmah, barakah khususnya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim ni dipanggil Abul Anbiya, sebab nabi-nabi selepas Nabi Ibrahim adalah di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas Nabi Ibrahim alaihissalam adalah daripada anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang paling ramainya adalah anak cucu Nabi Ishaq alaihissalam. Kan Nabi Nabi Ismail, Nabi Ishaq, anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak Nabi Ishaq Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub Nabi Yusuf. Jadi hak Nabi selepas dari Nabi Ibrahim salam semuanya daripada anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kebanyakannya adalah daripada Nabi Yaqub alaihissalam lah, daripada anak cucu Nabi Ishaq alaihissalam. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada Nabi Ismail alaihissalam. Tapi maknanya nabi-nabi selepas dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim. Di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bukan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam ni hak terdahululah. Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Lut. Tu semua tu hak bukan di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut tu bukan anak cucu Nabi Ibrahim, sebab ianya adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak saudara tak panggil keturunan lah. Nabi Lut alaihissalam adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nabi-nabi yang terdahulu sahaja yang bukan di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim dah, sebab dia terdahulu. Adam, Nuh, Hud, Saleh,
Hak tu hak terdahulu. Jadi hak selepas Nabi Ibrahim kesemuanya adalah di kalangan anak cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ni kedudukannya nombor 2 selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang paling lebih sekali di antaranya adalah Nabi ini menjadi kesudahan. Nabi menjadi kesudahan. Bila Nabi menjadi kesudahan, maka Nabilah yang paling lebih sekali. Nabilah yang paling lebih sekali. Kemudian syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam melengkapi bagi sekalian. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melengkapi bagi sekalian makhluk. Syariat yang lengkap, syariat yang lengkap, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Nabi ni bukan hanya kepada manusia sahaja, bahkan syariat Nabi ni termasuk juga kepada puak-puak jin. Sebab Nabi ni diutuskan menjadi rasul bukan hanya kepada manusia tetapi kepada jin dan manusia. Adapun syariat Nabi lain hanya kepada manusia sahaja di kalangan puak-puak mereka yang tertentu sahaja. Syariat Nabi kita ni kepada sekalian, jin, manusia dan manusia sekalian, tak kira tempat. Ini lebihnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syariat Nabi ni kekal sampai kiamat, tidak dinasahkan oleh syariat Nabi Rasul yang kemudian. Pada ni dia Nabi-Nabi Rasul dahulu, syariat mereka terkadang terhad memang kepada hanya manusia, tidak kepada jin. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja kepada jin, bukan menjadi nabi kepada jin. Dan di kalangan jin tidak ada nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam bukan menjadi nabi kepada jin, menjadi raja, ketua kepada jin. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi kepada jin dan menjadi nabi kepada manusia. Ini hak lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun Nabi ini menjadi nabi kepada jin pada furung agama, pada furung agamalah, pada semayang, pada puasa, pada haji. Haji diwajibkanlah sebagaimana manusia. Tapi pada furung agama, pada iman, pada akidah, mereka dituntut beriman berakidah sebelum lagi dilantik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mula jadi jin tu sudah dituntut beriman dengan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin menjadi ummah Nabi, syariat Nabi kena kepada jin hanya pada furung agama, bukan pada usuluddin. Tapak agama, jin dituntut mentauhid beriman dengan Allah daripada mula jadi lagi. Hak tuntutan semayang, tuntutan puasa, tuntutan haji contohnya, selepas daripada diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Nabi ni tidak sampai kiamat. Syariat Nabi Rasul terdahulu, dia punya syariat tidak melengkapi. Dia punya syariat pula bukan kepada sekalian. Sebab terkadang Nabi Rasul pada masa dahulu, pada satu masa bukan seorang, kadang-kadang satu-satu Rasul menjadi Rasul pada kawasan mereka. Di masa yang sama ada Rasul lain pula bagi kawasan mereka. Maknanya ada hak. Kemudian syariat Rasul ni pula diutuskan Rasul yang lain, syariat Rasul yang terdahulunya telah dinasahkan, dibatalkan. Adapun syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam melengkapi, dan syariat Nabi tidak dinasahkan
dan syariat Nabi kekal sampai qiyamah. Ini keadaan lebihnya Nabi SAW dibanding dengan Nabi Rasul yang lain. Tapi Nabi Rasul yang lain, kelebihan dia tak boleh nak cerita. Moga Nabi Rasul pilihan Allah, kelebihan mereka tak boleh nak cerita. Kelebihan mereka tak boleh nak cerita. Siapa ke Nabi-Nabi yang bukan Rasul sendiri, Nabi-Nabi yang bukan Rasul, hak seramai 124,000 orang. Yang masyhur gitu-gitulah 124,000 orang. Hak Nabi bukan Rasul. Lebihnya mereka lebih daripada Jibril, Mikail laginya. Ada ni. Hak Nabi bukan Rasul ni, lebihnya mereka di sisi Allah, tingginya kedudukan mereka di sisi Allah lebih daripada Jibril, Mikail lagi. Itu nak ceritanya lebih tingginya sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Cuma dalam lebih tinggi-tinggi itu, mana kau paling lebih sekali? Apalah Nabi SAW. Bukan merendah mempelekehkan Nabi Rasul yang lain, bukan. Pada ni, sebagaimana pembicaraan akhirah, pembicaraan berkaitan dengan syafaat, Asy-syafa'atul uzma dipanggil, atau disebut sebagai asy-syafa'atul kubra fi fasil qada, syafaat besar pada menceraikan hukum. Jadi puak-puak kafir, puak-puak munafik, puak-puak fasik ni tak tahan dah dengan seksaan mahsyar. Maka diilhamkan pada mereka berjumpa dengan rasul-rasul supaya mohon kepada Allah supaya dihisapkan. Hisaplah. Tak tahan dah seksaan di mahsyar, tak apalah. Kalau kena lepas kena hisap, masuk neraka pun tak apa. Sebab apa? Sebab tak tahan dah dengan seksaan dan huru hara di mahsyar. Tak tahan dah. Sebab tak hisap lagi ni. Hisap. Hisap nantikan ke api neraka. Api neraka lah. Sebab apa? Sebab tak tahan dah dengan seksaan dan huru hara di padang mahsyar. Walhal kalau mereka dicampurkan ke neraka, lebih seksa daripada seksaan di mahsyar. Ada ni. Sekarang ni mereka tak tahan ni dengan seksaan huru hara di mahsyar. Mereka minta pada Rasul supaya bicara. Biarlah. Lepas bicara masuk neraka pun. Samalah juga dengan di alam barzah. Orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang banyak dosa kena seksaan barzah. Mereka ni ternanti-nanti bilakah dunia akan diqiyamahkan. Tak tahan dah dengan seksaan barzah. Diqiyamahkan, kena dibangkit kembali, lebih berat lagi seksaan mahsyar nak banding dengan barzah. Ada ni. Dia seksaan ni bertambah bukan berkurang. Macam contoh orang kafir kan, dia susah hidup atas dunia, dia bunuh diri. Berapa? Terseksa hidup atas dunia, bunuh diri. Seksa macam mana pun hidup atas dunia, seksa barzah tak nak tanding. Dia tak tahan dah seksaan dunia, dia pun bunuh diri. Bunuh diri dan kadang kafir gitu. Macam mana seksaan barzah? Nak banding dengan hak dia kata terseksanya hidup atas dunia ni. Baik mati, masuk dalam kubur lah. Seksaan barzah tak tanding dengan kesusahan atas dunia. Barzah tak tahan dah, bila akan dibangkitkan kembali. Bangkit kembali di mahsyar lebih daripada hak di barzah. Barzah ni tak tahan dah. Kiralah, hisaplah, biarlah ke neraka pun. Neraka lebih berat daripada mahsyar. Dia mana bertambah berat. Ni orang kafir, orang munafik. Jadi
Allah tak ilhamkan kepada puak ni cari Nabi Rasul lah, supaya mohon kepada Allah supaya dihisapkan. Jumpa Nabi Adam alaihissalam, nafsi nafsi, diri aku, tak boleh nak mohon dengan Allah. Jumpa Nabi Rasul lain pun sama, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi lah yang memohon kepada Allah supaya dihisapkan. Ini syafaat besar dia panggil. Lepas tu Nabi Rasul yang lain ni macam mana gitu, nafsi-nafsi, sebab mereka mengetahui dah bukan bahagian mereka hak syafaat tu. Itu syafaat tu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata Nabi Rasul lain tak boleh nak harap supaya mohon kepada Allah dibicarakan, lepas tak lepas diri belaka, tak jadi Nabi lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajalah yang hebat, jangan gitu. Sebab apa? Memang dah mereka sudah mengetahui itu adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita cerita kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan merendah-rendah, melekeh-lekehkan Nabi Rasul yang lain. Hak ni yang Nabi larang, la tufaddilu bainal anbiya. Jangan kamu buat lebih-lebih Nabi Rasul ni ke Nabi Rasul ni, jangan. Hak di kalangan Nabi-Nabi, hak Nabi larang tu kalau kita melebihkan antara Nabi Rasul ni, sebab peringkat kita merendahkan Nabi Rasul yang lain. Kemudian kita melebihkan. Memang kita beriktikad Nabi lah selebih-lebih makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu iktikad kita, pegangan kita. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, bukan Tuhan. Qul innama ana basyarum mislukum. Kata oleh Muhammad, aku ni manusia seumpama kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Yang diwahyukan kepada aku bahawa Tuhan bagi kamu Tuhan yang satu. Mana cerita Nabi ni manusia seumpama kamu. Kita angkat Nabi ni kerana Nabi ni diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi manusia, Nabi bukan Tuhan. Ni kena sederhana pula di sini. Jangan melampau. Kena sederhana. Melampaunya puak Yahudi bunuh Nabi Rasul. Melampaunya puak Yahudi bunuh Nabi Rasul. Melampaunya puak Nasara angkat Nabi Isa jadi Tuhan. Gitu. Pandai ni. Melampaunya puak Yahudi, Nabi Rasul dibunuh. Melampaunya puak Nasara sayang lebih-lebih sampai ke Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan. Ni. Kita ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhana. Kita beriktikad Nabi sallallahu alaihi wasallam lah selebih-lebih makhluk Allah. Tapi Nabi qul innama ana basyarum mislukum. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya aku ni manusia seumpama kamu. Nabi bukan Tuhan. Nabi manusia seumpama kamu. Mana kita apa-apa perkara sederhana. Kena sederhana. Kita ni kadang-kadang dia jadi apa ni? Cepat nak melampau. Kalau dah benci berlebih-lebihan. Kalau dah kasih pelik-pelik. Sederhana sudahlah. Punyalah benci berlebihan, kutuk mengutuk. Sampai masa nak buat kawan pula. Payah gitu. Benci berlebih-lebihan, kutuk mengutuk, sampai masa terdesak cari buat kawan. Susah jadinya.
Jadi apa kata tidak sederhana. Bila kasih berlebihan sampai pekak memuja, taksub yang membuta tuli. Ini kadang-kadang dia punya angkat tu pelik-pelik. Mana perkara yang tak nyata pun diangkat pelik-pelik. Ni hok melampau kepada kasih sederhana. Ada kena sederhana belakalah. Khairul umur awsatuha, Nabi kata sebaik-baik pekerjaan hak pertengahan. Hak pertengahan. Kena duduk tengah. Kita ni tengah belaka ni. Contoh, kita duduk tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Tengah tu. Tengah. Kalau tadi kitanya ummah Nabi tengah antara Yahudi dan Nasara. Yahudi benci sangat ke Nabi bunuh. Nasara benci sangat kasih sangat ke Nabi, jadi Nabi Isa ni jadi Tuhan pula. Kita duduk tengah. Kemudian contoh lagi kalau bab pekah, Yahudi ke Nasara, gitulah antara tu tukar dua tu. Isteri yang haid antara Yahudi dengan Nasara, satunya dia asingkan. Mana buang asingkan. Kena apa? Kena karantin. Apa panggil? Kena bab isteri ni haid. Kena karantin lah, kena mana? Kena sipang dulu. Satunya dia pakai dok sekarang bini dia haid. Ni antara Yahudi Nasara ni. Tapi saya lupa antara dua nak mana. Yahudi se, Nasara se. Isteri haid, satunya ni karantin. Dah gitulah. Mana asingkan. Satunya dia pakai bini dia haid. Ni. Kita hak syariat nabinya perempuan haid duduk bersekali. Sama saja, tapi tidak boleh disetubuhi. Itu panggil pertengahan. Tak pertengahan. Yahudi Nasrani antara dua ni lah. Siapa kebuang, kena pergi duduk lain. Satunya dia setubuhi pula. Ni melampau ni. Hak tadi tu sampai ke asingkan, hak melampau gitu. Hak ni sampai ke pakar, melampau gitu. Hak syariat nabinya, apa nak asingkan. Tapi jangan setubuhi. Mana apa? Pertengahan. Jadi samalah kita ahli sunnah. Qadariyah dia melampau satu sebelah. Jabariyah melampau satu sebelah. Kita duduk tengah. Sederhana. Dia musim-musim gini ni kita orang belajar. Ambil sikap sederhana. Sebab kalau benci itu melampau, takut terlajak kepada mengumpat, maki, fitnah. Tu berat tu. Tapi kalaulah kasih berlebihan, hak salah terang-terang pun dia tutup mata. Ni pasal tu pula. Kena sederhana. Hak kita tak berkenan, tapi sekadar. Tak suka bukan tubuh badan, tak suka apa tindakan. Tu je. Bukan tak suka tubuh badan. Ni benci pada orang, tubuh badan dia kutuk. Tubuh badan dia kutuk, gemuklah, itulah, inilah. Tu melampau. Dia kena sederhana. Kita kasih kepada Nabi SAW sebab Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sederhana. Nabi SAW adalah manusia. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kata oleh Muhammad, sesungguhnya aku ni adalah manusia seumpama kamu. Diwahyukan kepada aku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Jadi makna kita bicara bab hak lebih ni bukan merendahkan Nabi Rasul yang lain. Tadilah Nabi yang bukan Rasul pun lebih daripada
Jibril dan Mikail lagi. Mana tingginya kedudukan nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi dalam tinggi-tinggi ni, mana hak nombor satu? Nabi SAW. Mana nombor dua? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nombor tiga, Nabi Musa alaihissalam. Nombor empat, Nabi Isa alaihissalam. Nombor lima, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian turun kepada hak baki Nabi 25, tolak 5 orang tadi, ada lagi 20 orang. Sekarang Nabi yang kita imani secara seorang-seorang kan, hak 25 tu kan, hak 25 tu. Jadi hak ulul azmi tadi ni, hak paling banyak menanggung kesabaran tadi ni 5. Jadi Rasul 25 kan, hak baki lagi 20, jadi 25 semua sekali. Cuma hak baki 20 tu tidak, mereka berlebih kurang. Antara hak Rasul 20 orang ni berlebih kurang. Maknanya kita tak boleh nak letak dia punya nombor. Hak 5 tadi letak nombor lah. Kemudian hak baki lagi 20 ni tak boleh letak nombor. Nombor 6 Nabi mana? Nombor 7 Nabi mana? Nombor 25 Nabi mana? Tak boleh buat nombor. Waktu berlebih kurang. Kemudian barulah turun kepada rasul-rasul yang bukan yang rasul-rasul. Hak 313 orang tu. Kemudian turun pula kepada hak nabi-nabi yang bukan rasul, hak 124,000 orang. Ini kita bicara dah minggu lepas ni, ulang balik ni. Turun kepada habis nabi-nabi, hak dalam kitab kita ni sekalian malaikat. Tapi sekalian malaikat pun dimulai dengan ketua-ketua malaikat yang 4, kemudian baki ketua tu malaikat yang lagi 6. Kan ketua malaikat 4 kan? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ni 4 ketua malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian hak lagi lah hak muka nakir tu ketua malaikat belaka lah tu, tugas masing-masing. Jadi 10 malaikat. Kemudian lepas 10 malaikat ni dalam kitab kita ni turun kepada segala malaikat habis. Hak malaikat makhluk Allah yang paling banyak sekali tu. Habis malaikat boleh turun kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jumhur Asy'ariyah. Kebanyakan ulama-ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ini pandangan dhaif. Pandangan yang muktamad pandangan jumhur Al-Maturidiyah. Hak kebanyakan ulama-ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Yang mana jumhur Al-Maturidiyah selepas daripada nabi-nabi habis turun kepada dipanggil ru'asaul malaikah. Mana? Kepala-kepala malaikat. Kepala-kepala je. Hak 10 malaikat tu lah kepala-kepala saja. Berarti setakat tu terus turun kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Habis sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in turun kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Habis turunlah pula kepada malaikat yang ramai-ramai. Habis malaikat ramai-ramai turunlah kepada awamul bashar, hak kebanyakan di kalangan manusia yang bukan maqam aulia. Dia gitu. Hak tu hak pandangan yang muktamad, itu pandangan jumhur Al-Maturidiyah. Dan kitab kita dak ni. Ni kita tekan dah minggu lepas ni. Kan dah kitab kita ni kan. Kemudian ketua-ketua malaikat. Susunah hak afdal, hak lebih ni. Kemudian selepas ada nabi-nabi semua tu, ketua-ketua malaikat. Kemudian yang tinggal segala malaikat. Faham tak ni?
Lepas ketua malaikat yang 4, turun lagi hak 6, jadi 10 ketua malaikat. Kemudian yang tinggal segala malaikat, hak baki-baki malaikat biasa ni. Kan malaikat kan makhluk yang paling banyak sekali kan. Bukan manusia, bukan jin, bukan syaitan. Malaikat yang paling banyak sekali. Habis malaikat paling banyak ni, kemudian sahabat-sahabat Nabi. Jadi malaikat yang biasa ni lebih daripada sahabat Nabi lagi, lebih daripada Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu lagi ni. Dia gitu. Tapi ini bukan pandangan yang muktamad pada kitab kita ni. Kita maklum dahulu kan, masa bicara awal kitab Pati Paridah ni, dia Pati Paridah ni rumusan daripada kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad telah menyatakan bahawa ia akan mengikuti jalanan Imam Asy'ari. Itu di awal kitab. Jadi kitab Faridah, Pati Paridah ni rumusan. Jadi Syekh Ahmad pengarang kitab Faridatul Faraid, di awal kitab ia sudah menyatakan bahawa ia mengikuti jalanan mazhab Imam Asy'ari. Ada ni. Lepas tu dalam kitab ni sampai sifat 13 stop dahulu. Berarti setakat sifat 13. Sebab itu jalanan Imam Asy'ari. Kemudian barulah didatangkan kaunuhu qadirah sampai kaunuhu mutakalliman secara berasingan. Nak cari sifat yang ke-14 tak jumpalah. Ada ni. Sifat yang ke-13 sifat kalam. Maklum kita jelas lah. Yang ke-14 kaunuhu qadirah tak akan jumpa. Tapi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan sampai kaunuhu mutakalliman ada dalam kitab Pati Paridah ni. Tapi dia asing sedikit daripada sifat 13. Sebab jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Sifat 20 ni jalanan Imam Maturidi. Jadi kitab ni ikut jalanan Imam Asy'ari. Berhenti di sifat 13. Kemudian barulah dia hurah balik sifat kaunuhu qadirah sampai kaunuhu mutakalliman. Tapi bukan nombor 14, nombor 15 sampai nombor 20 bukan. Tapi dicerita juga. Sebab kitab Paridah Pati Paridah rumusan dia ni memang ikut jalanan Imam Asy'ari. Jadi ni Imam Asy'ari ni. Kemudian yang tinggal segala malaikat. Habis malaikat banyak-banyak ni. Kemudian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pandangan muktamad, pandangan Imam Al-Maturidiyah, jumhur Al-Maturidiyah. Kebanyakan ulama-ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Dia hanya berhenti di setakat ru'asaul malaikah, ketua-ketua malaikat. Berhenti situ. Malaikat banyak ni, nanti dulu. Terus turun kepada auliyaul bashar. Manusia di kalangan kekasih Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Di situ. Habis sahabat 100,000 lebih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis sahabat, masuk tabi'in, masuk aulia apa semua, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Barulah turun kepada malaikat hok banyak-banyak tu. Dia panggil awamul malaikah. Malaikat hok kebanyakan. Barulah turun kepada awamul bashar, manusia hok kebanyakan. Tu hok pandangan yang muktamad. Tu kena tanda sikit lah. Sebab apa? Sebab yelah ni benda khilafiyah, tapi kena faham sikit orang kitab ni macam mana. Tapi ini bukan pandangan muktamad. Dia begitulah cara pengajaran. Kalau kita mengaji kitab fiqh gitu juga. Kadang-kadang dalam satu-satu kitab fiqh tu dijalani pandangan yang taif. Maka kita baca pandangan tu.
Kita baca pandangan tu, kemudian pandangan muktamad begian. Bukan tolak kita. Bukan tolak bukan tolak ulama yang berpandangan, katakan itu pandangan yang lemah, pandangan yang rajih, yang kuat dalil, pandangan begilah. Ada ni. Dia pandangan dhaif sekalipun kita boleh pegangi, kita boleh amali, kita boleh amal. Kita boleh amalnya. Dan memang kita banyak pakai pandangan dhaif. Kalau dalam fiqh contohnya. Contoh dalam fiqh. Orang perempuan mana ada pakai purdah? Pandangan muktamad, muka tu aurah, mata tu aurah, buka haram, berdosa. Sebab apa? Sebab tidak menutupi sekalian aurah. Muka aurah, tangan aurah, mata aurah. Lepas tu tutup habis. Itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Bukan kata tak amat, tak tahu pun. Itu pandangan muktamad. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi, sekalian badan melainkan muka dan dua tangan, tak. Melainkan muka dan dua tangan itu aurah perempuan dalam sembahyang. Bukan aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Aurah perempuan di hadapan ajnabi sekalian. Muka aurah, mata aurah, tangan aurah. Ada ni. Lepas tu yang duk buka muka tangan, itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, itu pandangan Imam Rafi'i. Jadi kita amal dhaif. Pelik apanya, tak ada salah pun. Tapi kalau kita bicara hukum, sebut gitulah. Dah salah ke orang pakai pandangan dhaif? Siapa kata salah? Khilafu ummati rahmatun. Berbeza pandangan ulama ni, satu rahmat kepada kita. Satu rahmat kepada kita. Dak amal satu hadah pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Dak ahau pula. Orang amal, orang pakai purdah tutup habis tu pula. Pelik dia ni tutup habis mari mana. Itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Tak pernah jumpa pun tak belajar. Bukan tak pernah jumpa, tak belajar. Bukan kita jauhi pun bicara di dalam tu aurah perempuan di dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan tangan. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, tak ada pengecualian. Tak cek pun ada, dalam kitab Wisyah pun ada, kitab Matla'in pun ada hukum ni. Apa dengan muktamad mazhab Syafi'i ni? Cuma ceritalah itu pandangan dhaif. Lepas tu tak ada apa-apa lahnya. Cuma nak tutup molek. Ni tutup. Mata buka luah. Pukul gambar. Masuk dalam FB. Tunjuk satu dunia. Apa benda tu? Ada ni. Kadang-kadang ustaz pun sama juga. Tunjuk muka kamu sudahlah. Tunjuk muka bini. Dia pakai purdah. Dia pakai purdah tunjuk apa? Dia pakai purdah dah kan? Dia pakai purdah pun mata buka luar. Nak tunjuk mata ke apa? Jadi sebersalah pula jadinya. Dahlah kalau macam ustaz-ustaz tak padang ke bubuh gambar sini dalam FB. Yang bukan berbini tu apa? Bini hok pakai tutup tu lah. Tapi tutup dah habis. Bukan setakat mata buka, batang hidung pun nampak. Luah bukanya. Lepas tu buka gambar, masuk dalam FB. Kena ada adab seumpama tu. Tutup. Tak sedut ambil gambar lah. Tak sedut masuk dalam FB lah. Tapi ada orang ni dia jenis nak kepada glamour. Gitulah. Dia tak boleh nak tunjuk tu, nak tunjuk ni, nak tunjuk tu, nak tunjuk ni, nak glamour. Semua benda nak tunjuk. Gerak selakah ambil gambar, gerak dua lakah ambil gambar, nak tunjuk.
Lepas tu ada pula orang hok jek, orang hok akal, orang ngam-ngam lah. Kalau orang hok mikir, kenapalah masuk gambar gitu, tutup dah. Tutup dah habis sebenarnya. Nak tutup habis dengan mata-mata. Dah tutup dah, tak apalah, tutup separuh pun. Lepas tu tutup, jangan duk ambil gambar, duk sebar gambar lah pulaknya. Ada adab dia. Tambah pula kalau ahli ilmi. Kalau kita orang awam kebanyakan, ilek-ilek je gitu. Okey je orang awam ni. Tapi kalau orang ahli ilmi, orang yang berpengetahuan agama, dia lagi kena jaga ketinggian adab. Lagi kena jaga ketinggian adab. Tapi nak ceritanya, sebut ni pandangan muktamad, pandangan dhaif, itu bab hukum. Nak beramal lah. Tak ada apa-apa pun. Tak ada salah pun. Boleh beramal. Janji kita beramal, tunggu ilmu. Itu je lah. Kalau ni dalam bab pegangan pula, kita nak berpegang. Lepas daripada Nabi, semua malaikat baru turun sahabat. Boleh. Kita nak berpegang. Lepas dari Nabi, kepala malaikat saja. Kemudian turun kepada sahabat lalu dah. Sahabat sampai ke wali-wali, baru turun kepada hak malaikat banyak-banyak. Tak apa. Tapi itu pandangan muktamad. Walaupun ini dalam bab pegangan, tapi dia ada khilaf dalam furuk lah dia panggil. Dalam furuk, dalam cabang, dalam bab pegangan. Jadi kemudian dia nak bicara pula hak di kalangan sahabah yang berlebih kurang kedudukan martabat sahabat ni berlebih kurang, tapi berlebih kurang pun dia tak sama kedudukan. Sahabat ni berlebih kurang antara satu sama lain, tapi kedudukan mereka tak sama. Hak paling lebih di kalangan sahabat dan yang afdal segala sahabat ialah Sayyiduna Abu Bakrin. Kemudian lepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyiduna Umar. Kemudian selepas di Sayyidina Umar, Sayyiduna Utsman. Kemudian di Sayyidina Utsman, Sayyiduna Ali. Jadi kedudukan ni mengikut aturan tertib. Aturan khalifah. Khalifah ni apa? Pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut susunan tu lah. Jadi yang paling lebihnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengikut susunan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabah Nabi dengan dalil ayat Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Nabi dengan dalil ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Idz yaqulu li sahibihi, ketika berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li sahibihi, bagi sahabat Nabi dalam Gua Sur ketika nak hijrah ke Madinah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan duka cita, jangan bimbang, Allah Ta'ala bersama dengan kami. Jadi li sahibihi, bagi sahabat Nabi di situ. Sahabat Nabi itu ayat Al-Quran qat'i, putus. Sahabat ni pun qat'i, putus juga. Ijma', khabar yang mutawatir. Sahabat di situ Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekarang idz yaqulu li sahibihi, itu ayat Al-Quran qat'i, putus, kita wajib imani. Qat'i, putus. Tetapi sahabat ni ramai. Sahabat ni ramai. Siapa sahabat di situ? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, qat'i, putus juga, ijma' dengan khabar yang mutawatir, tak ada khilaf. Sahabat di situ Sayyidina Abu Bakar. Sekarang ni ayat Al-Quran memang qat'i, putus, tak boleh tu dah, wajib imani. Tapi sahabat di situ siapa? Pada ni
Kalau ada kata sahabat di situ Sana Bakar, ada kata sahabat itu nama sahabat lain contohnya lah, tu dipanggil tak qat'i dah lah, tak putus. Sahabat tu siapa? Li sahibihi tu ayat Al-Quran, atau qat'i putus lah. Sahabat tu siapa? Sana Bakar radhiyallahu anhu, qat'i putus juga, ijma' dengan khabar yang mutawatir adalah Sana Bakar radhiyallahu anhu. Dia ayat Al-Quran memanglah wajib kita imani qat'i, tapi terkadang makna dia tidak qat'i. Makna dia tu tidak qat'i. Makna tu khilaf ulama. Ada ni. Makna tak qat'i, khilaf ulama. Sebab terkadang satu-satu kalimah tu banyak makna, dia panggil lafaz yang mushtarak, banyak makna. Ada ni. Macam contoh ayat mutasyabihah tu lah. Summastawa 'alal arsh. Kemudian istiwa Allah atas arah. Istiwa tu ayat Al-Quran qat'i wajib imani. Tapi istiwa ni sendiri ada belas makna. Jadi makna sudah zanni, tidak qat'i, tidak putus. Zanni ni kemungkinan makna ni, kemungkinan makna ni, kemungkinan makna ni. Tak qat'i, tak putus. Sebab apa? Sebab istiwa banyak makna. Ada ni. Makna pun qat'i. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cerita Allah kuasa. Tu makna tu qat'i dah. Makna qat'i dah tunya. Ayat tu qat'i putus, makna dia pun putus. Istiwa ni ayat tu qat'i putus, makna dia banyak makna, belas makna. Tak qat'i lah. Atau timbul khilaf ulama. Contoh kalau pekoh lah, kalau pekoh, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tayamum kamu dengan sa'id yang bersih. Sa'idan ayat Al-Quran wajib imani. Ia qat'i, putus tu ayat Al-Quran. Ayat Quran satu huruf saja yang qat'i, yang ijma', tidak imani jatuh kafir lalu dah. Ayat Quran. Malaikat kalau huruf tu hak khilaf, huruf khilaf tu tidak imani tak apa. Mana hak khilaf? Maliki yaumiddin, mim alif. Ada qiraah Maliki yaumiddin, mim lam kaf, tak ada alif lepas mim. Jadi alif tu imani ataupun tidak terpulang, sebab itu bukan ijma'. Kan kita baca dengan qiraah Maliki yaumiddin, mim alif lam kaf. Tapi ada qiraah Maliki yaumiddin, mim lam kaf, alif tak ada. Betul, alif tu macam mana? Tak qat'i. Sebab ulama berkhilaf Maliki yaumiddin ataupun Maliki yaumiddin. Tak imani tak apa alif tu. Tapi kalau satu huruf sekalipun hak ijma', tu wajib imani. Qaf, satu huruf je imani. Kalau tidak imani kafir lah. Satu huruf je ayat Al-Quran ijma' tu qat'i, ayat Quran tu putus ayat Quran tu. Jadi hak sa'i dan thayyibah, sa'i itu ayat Quran, makna dia makna dia zanni. Kemungkinan begitu, kemungkinan begini. Sebab apa? Sa'idah ni bahasa Arab ada dua makna. Satu makna debu, ni mazhab Syafi'i pakai. Satu makna sa'id ni benda yang ada atas muka bumi, mazhab Maliki pakai. Tepuk lah, debu ke, batu ke, kayu ke, dinding ke, latar ke, almari ke, tepuk gina. Air debu-debu tanahnya. Ada ni. Sa'id dan thayyibah ayat Quran wajib imani. Tapi maknanya boleh nak pakai mana pun, sebab dia sudah tidak qat'i makna dia. Satunya ayat Al-Quran. Macam kita bicara iz yaqulu li sahibihi. Li sahibihi tu ayat Quran. Kita imani. Sahabat tu siapa? Sahabat tu tak ada dah ijma' ulama. Ianya adalah Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Kena imani lah. Kena imani. Sahabat di situ Sayyidina Bakar. Maka wajib imani sebab sebagai sahabat Nabi
sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak imani Sayyidina Bakar sahabat Nabi, jatuh kafir ni wal iyazabillah. Quran sebut li sahibihi, bagi sahabat Nabi ramai. Dah. Semua ijma' sahabat itu Sayyidina Bakar. Kena imani ya. Imani ayat Al-Quran, iz yaqulu li sahibihi, wajib kena beriman. Dan wajib kita kena beriman sahabat di situ ada Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Jadi wajib imani Sayyidina Bakar dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman saja Sayyidina Bakar sebagai sahabat Nabi, kafir orang ni sebab tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Kalau mereka tidak beriman dengan sahabatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tak beriman. Sayyidina Umar bukan sahabat, berdosa besar dia, tapi dia atur hukum kafir. Berdosa besar lah, tapi tak atur hukum kafir. Bukan dengan Quran yang sebut. Sayyidina Umar tu sahabat Nabi, dia pun tidak imani Sayyidina Umar sahabat Nabi, dosa besar dia, tapi jadi kafir ke tak? Tak. Itu beza dia dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni Quran yang sebut. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar lah selebih-lebih manusia selepas Nabi-Nabi. Sayyidina Abu Bakar lah selebih-lebih manusia selepas daripada para Nabi. Selepas tiup sangkakala yang kedua, yang pertama-tama bangkit Nabi SAW. Dan riwayat mengatakan selepas Nabi Nuh AS yang akan dibangkitkan. Habis bangkit sekalian Nabi-Nabi, manusia biasa yang bukan Nabi yang dibangkitkan pertama-tama adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Walah pergi pada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mengikut aturan khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas ada 4 sahabat Khulafaur Rasyidin ni, 6 sahabat yang Nabi mengkhabarkan dengan tentu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana 10 orang sahabat yang mubasyiruna bil jannah, yang dikhabarkan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 15. Muka surat 15, baris yang ke-6 daripada atas. Surat 15, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka angkatkan kepalamu ke langit. Maka angkatlah kepalamu ke langit, yakni angkat mata ke langit. Dan kita disebut angkat mata. Ini sebut angkat kepala, yakni angkat mata lah. Tapi nak angkat mata ke langit, kepala kena angkat. Jadi sebenarnya bukan nak kepala, nak mata. Takut kepala angkat ke langit, mata jeling ke bawah, tak boleh tau. Boleh. Mata angkat ke langit, tetapi mata tidak memandang ke langit, mata memandang ke bawah, tak jadi pula tau. Tapi nak sebut di sini adalah kena angkat mata ke langit. Tapi nak angkat mata tu angkat kepala lah.
Maka angkatkan kepalamu, yakni matamu ke langit, dan baca olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin wa ja'alni abdan sabura syakura wa ja'alni azkuruka zikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Kalau pakai hok tebal mudahlah, sebab hok tebal ada bagi. Kita banyak pakai tebal tau. Ada juga pakai nipis. Hok nipis tak ada bagi. Hok nipis kena berbaris lah. Hok nipis kena berbaris sendiri. Kalau tebal dia ada baris dah. Kemudian hok ni hok doa ni panjang sikit ni. Dia tak super dengan hok kita duk baca-baca sokmo doa ni. Sebab doa-doa ni belaka ni, dia riwayat yang berbeza ni, bukan satu hadis ni. Satu hadisnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai kepada wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh je kat tu. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hak subhanakallahumma wa bihamdik, itu hadis lain. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, itu hadis yang lain pula. Dia bukan satu riwayat ni. Ada satu riwayat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setakat tu satu riwayat. Ini kalau baca setakat ni pun ada dah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ada ni. Kemudian sambungan lagi tu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, itu riwayat yang lain. Allahumma ja'alni minat tawwabin, itu hadis riwayat yang lain. Tapi amalan kita ni, kita diajar dengan baca beberapa riwayat. Samalah, tapi kita tidak menyedari. Kita tidak menyedari yang kita baca dalam sembahyang tu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi, doa iftitah tu. Allahu akbar kabira sampai ke wa asila, satu hadis. Wajjahtu wajhiya lillazi, satu hadis lain pula. Bukan yang kita baca tu satu bacaan, bukan, dua bacaan lain-lain tu. Lepas tu sekarang terkadang kalau kita baca wajah tu, kemudian kita sambung dengan kalau kita baca Allahu akbar kabira, kemudian kita sambung dengan wajah tu, kadang-kadang kita baca wajah tu separuh tu imam bismillah dah. Walah dia takbir lalu dah. Tu imam takbiratul ihram, kita segera takbir dah. Tapi kita baca wajah tu sikit, dia bismillah dah. Allah tu imam cepat baca iftitah, dia tak baca Allahu akbar kabira, dia baca wajah tu saja. Memang dah setengah-setengah kitab
Sebut kata bacaan doa iftitah, wajjahtu wajhi lillazi. Tak ada Allah akbar kabira. Tak ada. Dan kitab Fathul Mu'in contohnya, doa iftitahnya apa? Wajjahtu wajhiya lillazi. Doa iftitah yang dibaca oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada gitu. Tak ada Allah akbar kabira, tak ada. Dan kitab Munyatul Musalli saya ada Allah akbar kabira, dah sambung pula kepada wajah tu, hak kita amal. Jadi kita amal tu dua hadis tu. Hak paling afdal doa iftitah, wajjahtu wajha lillazi lah. Sampai ke wa anna minal muslimin lah. Jangan faham wajjahtu wajha lillazi. Tu je nak iftitah Ustaz. Allah, jangan pakai gitu. Sampai ke wa anna minal muslimin lah. Hak tu yang paling afdal. Sebab apa? Sebab ianya nak menyamai dengan ayat Al-Quran. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam ayat Al-Quran, inni wajjahtu wajhiya lillazi. Ada inni di hadapan. Ada inni di hadapan. Di hujung pula, wa ana awwalul muslimin. Akulah pertama-tama di kalangan orang Islam. Siapa aku di situ? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi pun ada membaca doa iftitah dengan wa ana awwalul muslimin. Nabi pun ada. Kita baca wa ana minal muslimin, dan aku di kalangan orang Islam, orang yang serah diri kepada Allah. Tapi Nabi ada baca doa iftitah dengan wa ana awwalul muslimin. Aku ni Nabi SAW yang pertama-tama di kalangan orang Islam, di kalangan ummah Nabi. Betul? Nabi betul lah yang pertama-tama. Tapi kalau kita nak baca wa anna awwalul muslimin, kena kosak ikut bacaan Nabi. Jangan kosak makna. Tahu tak ni? Kalau kosak makna, akulah Islam yang mula-mula. Lepas tu orang lain, mak ayah kita, mana? Kafir. Dah? Wa ana aku. Sebab kita baca situ, kita lah wajjahtu, akulah, aku hadap diri aku. Memang kita lah. Inna salati wa nusuki, semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku. Memang akulah. Wa ana awalul muslimin, dan akulah orang Islam mula-mula. Lepas tu sebelum kita. Dan Nabi baca gitu, Nabi betul lah. Wa ana, Nabi SAW awalul muslimin, betul lah. Pak Nabi orang Islam yang pertama-tama di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kita nak baca boleh, kena kosak ikut Nabi, bukan kosak makna. Tapi tak payahlah wa anna minal muslimin lah kita bacanya. Jadi doa iftitah tu paling afdal sebab dia hampir dengan ayat Al-Quran. Tapi orang tua kita ajar kita sebagai dalam kitab Munyatul Musalli, tak silap lah, Allahu Akbar takbir ihram, Allahu Akbar kabira. Dia ambil hadis tu dulu. Ni nak kemas balik. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Barulah ambil hadis yang kedua pula, wajjahtu wajhiya lillazi. Baca Allahu Akbar kabira, dia berkelihing pula dah. Ada yang peliknya, tak boleh baca Allahu Akbar kabira sebab berulang takbir. Berulang takbir tak usah sembahyang, dia kata. Lepas tu nak macam mana? Kita takbir ihram ni kan, ni ada orang ngajar ni ambil mana dah tahu lah. Allahu Akbar, siap. Kabiran walhamdulillahi katsiran. Kena kata kabiran. Yang kata Allah Akbar kabiran. Jadi dua kali Allahu Akbar, dua kali takbir, tak usah sembahyang. Kata skop mana pula dia rek. Kan kita kan dua kali takbir memang tak usah sembahyang. Allahu Akbar
Lepas tu Allahu Akbar. Dua kali takbir. Memang tak sah sembahyang. Dan ni bukan sembahyang raya ni. Sembahyang raya 7 kali takbir. Ni tak ni. Sembahyang. Dia Allahu Akbar. Beledak. Allahu Akbar. 2 kali takbir tu. Takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Takbir yang kedua tidak ada. Kena takbir yang ketiga baru sah kembali sembahyang. Dia takbir apa? Berulang takbir. Tak sah. Tapi ni kena ngaji molek lah. Tu imam kadang-kadang ada Allahu Akbar, kita pun takbir, bunyi pula dah Allahu Akbar. Sebab apa? Tanya dia sebab apa. Sampai ke perangkat ada makmum, tu imam Allahu Akbar, makmum tunggu. Nanti. Dia takbir pula kat gitu. Tu imam haji ni payah ni dia Allahu Akbar, makmum ramai stand baru. Jangan takbir. Dah takbir pula nanti. Adalah imam pasal nyakit gitu. Tapi kalau takbir 2 kali tu macam mana? Kalau berlaku takbir 2 kali, dia Allahu Akbar, niat tak kena, niat tak masuk. Takbir tu dia tak ada. Dia takbir yang kedua tu takbir pertama semula. Jadi takbir kedua membatal takbir pertama ni. Allahu Akbar, takbir pertama comel dah. Nak takbir kali kedua biar masuk sembahyang 2 kali. Allahu Akbar pula, takbir kedua membatalkan takbir pertama. Takbir kedua tak ada. Ada ke buat gitu? Tak ada. Orang takbir 2 kali, takbir pertama di reject dah. Tak jadi niat, tak dapat niat, tak masuk. Macam-macam lah maknanya di reject dah. Tak ada takbir pertama. Tak ada benda lah. Di takbir kedua tu takbir pertama semula. Tak berlaku lah kita kata. Kalau imam takbir 2 kali pun gitulah. Dia Allahu Akbar, dah Allahu Akbar pula. Maknanya takbir pertama dia tak kena. Maknanya takbir kedua tu takbir pertama semula. Tak ada masalah tu. Cuma kalau tu imam ni jangan buat gitu. Kalau kita takbir dah, makmum takbir dah, tiba-tiba takbir kita salah niat. Jangan takbir kuat-kuat. Yang kedua tu kena takbir pelan-pelan. Takbir semula tu lah. Allahu Akbar. Biar makmum belakang ni tak jadi kecelaru. Tapi masalahnya dia tekok ni ada ni, dia baju ni ada speaker, dengar juga di makmum. Kalau makmum sedot, imam takbir semula, makmum tadi tu wajib kena lepas tangan, kena mai semula. Dia tak boleh nak tegur sebab takbir imam pertama tu tak jadi. Imam takbir semula, kena makmum ni kena lepas tangan, kena takbir balik lepas imam takbir yang kedua. Kalau makmum sedar lah, wajib kena gitu. Tapi kalau imam ni dia cerdik, dia pun takbir yang kedua secara perlahan. Tapi telinga dia kena dengar lah. Itu syarat rukun kauli, kena dengar di telinga. Jadi makmum tak perasan, maka sahlah sembahyang makmum. Walaupun jadi makmum takbir dulu, imam takbir kemudian. Kan gitu? Imam takbir dulu, makmum takbir kemudian. Tapi imam takbir semula, takbir dulu ni dia tak jadi, niat tak jadi. Dia takbir semula, berarti siapa dulu? Makmum dulu ke imam dulu? Makmum dulu, dimaafkan. Tapi jangan makmum perasan. Kalau makmum sedar imam takbir semula, makmum kena lepas tangan. Tak jadi sembahyang tu sebab imam berhenti balik sembahyang dia. Nidak imam Allahu Akbar, makmum siap-siap dah takbir, dia lepas tangan. Semula. Lah takbir. Semula seperti imam tak jadi. Kajang dia orang gitu. Kalau sekali jangan tu boleh lah. Hati saya sebut tadi tu. Dia Allahu Akbar, makmum apa? Hati dulu tengok dulu. Dia lepas tangan sungguh kan. Jadi makmum tahu dah perangai dia. Padahal tak payah buat gitu. Kalau niat tu tak jadi, takbir semula senyap-senyap sudah lah. Ni dia lepas tangan, turun tangan semula, turun semula. Makmum ni bukannya mudah nak dapat niat. Mula-mula tu mudah dapat niat. Lepas tu mudah dapat niat tu batal semula pula, urhara pula makmum. Payah pula makmum nak boleh ke niat. Mana apa tu? Menyusahkan makmum. Jadi kalau betul lah tu imam tu dia takbir yang pertama niat dia tu tak lengkap, salah niat, takbir semula perlahan-perlahan. Jadi makmum jadi takbir dululah kalau kira. Tak apa, dimaafkan.
Memang betul lah kalau takbir 2 kali dengan betul-betul niat takbir pertama tu comel dah, takbir kedua pulak nak jadi 2 kali takbir, memang tak sah sembahyang. Ada pun hak dia bukan 2 kali takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira, doa iftitah. Bukan ulang takbir. Saja Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Jangan kata Allahu Akbar kabira. Mana pula? Lepas tu molek-molek dah kita takbirnya Allahu Akbar kabira. Salah, Allahu Akbar kabira. Kena Allahu Akbaru kabira. Baru tu. Allah mubtada, akbaru khabar. Dia kena baca bagi depan. Ropak itu dengan dhammah di situ. Kena baca akbaru kabira. Baca Allahu Akbar kabira. Salah. Bukan ada satu buku bab semayang dia bicara satu huraian. Salah, baca dengan Allahu Akbar kabira. Kena baca Allahu Akbaru kabira. Itu panggil apa tu? Ilmu satu lapis. Ilmu satu lapis orang panggil. Saya pergi satu tempat tu, dia ada tanya lah, ya ustaz, ada memang salah lah baca Allah Akbar kabira. Ada ustaz ajar, dia kata. Lepas tu sebelum ni baca doa iftitah macam mana orang tu ajar? Memang orang tu ajar Allah Akbar kabira. Dan orang tua lain Allah Akbar kabira juga. Mana orang tua kita tak pandai ilmu nahwu ke? Dia seorang je pandai, orang sekarang baru pandai. Senyap dia. Tapi memang dia ikut ustaz kata salah tu lah. Nak tanya dulu ni, orang lain macam mana? Ajar daripada budak macam mana? Allahu Akbaru kabira ke Allahu Akbar kabira? Semua kata Allahu Akbar kabira. Tak pandai belaka orang dulu. Orang dulu pandai 2 lapis, bukan pandai selapis. Memanglah baris akbaru, tapi kena baca Allah Akbar kabira. Aula baca Allah Akbar kabira, lebih aula. Sebab Nabi bersabda at-takbir jazmun. Nabi kata takbir kena jazam. Jazam makna putus. Allah Maha Besar kena putus. Ni. Tapi dalam ilmu nahwu jazam salah satu alamatnya sukun. Jadi ra kena baca baris sukun walaupun ra tu bagi depan. Aula dia kata Allahu Akbar kabira. Nak baca Allahu Akbaru kabira boleh, tapi aulanya Allahu Akbar kabira. Tiba disalahkan dengan Allahu Akbar kabira. Itu ilmu selapis. Nak baca Allahu Akbar kabira boleh, nak baca Allahu Akbaru kabira boleh, tapi aula Allahu Akbar kabira. Ra tu memang bagi depan. Tak payahlah, betul dah waktu kita ajar dulunya. Jadi timbul situ pula duk balok. Kata bila saya sebut tadilah dulu saya kelas lain. Oh kalau gitu ustaz saya nak baca Allah Akbar kabira semulalah. Tak apa. Saya tukar dah lah, dia kata Allahu Akbaru kabira. Belik lidah dia kata. Dah kita ni kan daripada budak Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, nak tukar pada Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbaru kabira. Jadi nak sebut ra bagi depan tu jadi belik lidah dia kata. Oh kalau Allahu Akbar kabira boleh juga, bukan lebih aula saya nak baca Allahu Akbar kabira semulalah. Susah tu. Dia ditunjuk pula dalam kitab. Tengok ra tu bagi mati ke bagi depan? Memang sah ra tu bagi depan. Sah ra tu bagi depan. Awak baca mana? Awak baca Allah Akbaru ke Allah Akbar kabira? Baca Allah Akbar kabira. Salah, ibu salah. Jangan cepat-cepat nak menyalahkan. Kita ilmu selapis, bawa tengok baris ra tu bagi depan, betul lah. Tapi dia afdal kita baca dengan baris sukun. Jazam baris sukun Allah Akbar kabira. Macam rebang tu lah. Rebang tu nak baca ra bagi mati pun boleh, nak baca ra bagi depan pun boleh. Baca ra bagi mati jebang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia wasal tu 2 takbir, tapi dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dia mati ra? Okey, lebih aula. Tapi kalau nak bang dengar
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tak? Sebab dia wasal tu. 2 kali takbir tu dia wasal. Tapi dia nak mati ra. Boleh? Aula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia wasal tu tapi dia mati ra. Takbir yang pertama. Aula, lebih baik. Macam takbir raya tu nah. Kita nak takbir raya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh? Lebih aulanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walau 3 kali takbir tu asal. Kita nak ra bagi depan boleh lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Tapi lebih baik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, itu lagi baik. Boleh nak buat dua-dua tu. Cuma jangan kata salah, bukan lebih aula kita mati dengan jazam, dengan sukunkan ra walaupun ra tu bagi depan. Ra bagi dhammah, bagi depan, tapi kita baca dengan sukun dengan bagi mati. Itu lebih baik. Jadi susah pula orang ni jadi. Jadi kita baca doa iftitah 2 hadis yang berbeza. Sama juga dengan kita baca doa sebelum salam. Kita baca doa sebelum salam tu kan, yang dia ajar pada kita, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu. Satu hadiah lain. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi. Satu hadiah yang lain. Ya muqallibal qulub sabbin qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Hadiah lain. Kan kita ajar orang ajar orang tua kita ajar kita gitu. Kan mula-mula kan kita Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ke tak orang tua dah ajar doa tu sebelum salam. Baca Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu dahulu. Kemudian barulah kita sambung Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnati wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub. Jadi panjang teh. Itu 3 hadis. Itu 3 hadis. Jadi macam kat sini ni. Asyhadu an la ilaha illallah, hadis lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, hadis yang lain. Astaghfiruka wa atubu ilaik, itu hadis yang lain. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu hadis lain. 3 hadis. Ada ni. Jadi ulama susun kita tu comel sangat-sangatlah. Macam gini lah, kita baca wirid semayang tu kan panjang-panjang tu bukan satu hadis. Istighfar hadis lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hadis lain. Allahumma antas salam, hadis lain. Allahumma ajirna minan nar, hadis lain. Ayat kursi, hadis lain. Amanah rasul, hadis lain. Syahidallah, hadis lain. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita, itu hadis lain. Tapi ulama pun susun. Gitulah. Ke mana? Jadi bacaan-bacaan tu susunan ulama, tapi daripada hadis yang lain-lain. Macam sinilah bacaan doa ni. Bacaan doa ni 3 hadis kalau ke sini ni. Hak bacaan doa selepas daripada selesai berwudu. Kemudian ketika kita berwudu, memanglah kita disunatkan menghadap kiblat. Ada ni. Ketika berwudu kita memang disunatkan menghadap kiblat. Ketika kita membaca doa ni pun masih lagi dalam keadaan menghadap kiblat. Cuma kadang-kadang di tempat wudu di masjid surau ke, terkadang ada yang menghadap kiblah dan ada yang membelakangkan kiblah. Kita pergi pilih hak menghadap kiblat lah. Ada ni kan, dia kadang-kadang dia ada 2 belah. Sebelah tu menghadap kiblat, sebelah tu masuk ke depan ni pula membelakangkan kiblat.
kita pilihlah yang menghadap kiblat. Kadang-kadang tak ada pasar-pasar, tak ada orang pun hak sebelah menghadap kiblat. Dia duduk di sebelah alik-alik ni, hak membelakangkan kiblat. Allahnya ruginya lah tolak pahala. Menghadap kiblat boleh pahala. Dah pahala tak nampak, dia tolak, dia ambil hak membelakangkan kiblat. Ada orang dak hak menghadap kiblat? Tak ada. Ada ni. Mengapa ni? Tak peduli. Sunat je, dah sunat je. Buat pun mudah je. Ke payah nak buat? Sunat je. Dah kalau kita buat menghadap kiblat, payah ke? Mudah je. Jadi mana tolak pahala mudah-mudah menghadap kiblat. Aku dah sampai masa berdoa pun, masa lagi menghadap kiblat. Kemudian sunat angkat kedua-belah tangan. Sunat angkat kedua tangan. Kita berdoa ni angkat tangan. Ada riwayat himpun, ada riwayat cerai, tapi yang aulanya himpun. Kita berdoa sunat himpun. Cerai pun boleh, tapi yang aulanya himpun. Kemudian tapak tangan tu ke langit. Ke langit lah kita mohon, kita mohon. Ada ni, buka tangan molek. Jangan duduk genggang gitu. Ada juga doa genggang gitu. Mana kalau mitok, orang nak pergi mana? Dia mitok. Mitok duit orang. Misal mitok. Mitok gini kan? Tiba-tiba dia mitok. Orang nak pergi duit macam mana? Contohlah ni. Mitok buka mitok. Ni dia tutup. Dia berdada pada kau. Oh, berdada gitu. Buat apa tu? Kalau berdada ada colok tangan, hok peseng, hok pagi-pagi, hok puak tu. Ada kan puak tu pagi-pagi kan? Dia buah tangan dada, dia ada colok. Ada ni. Colok kan weh? Hidup gitu. Tak apa duduk gitu doa. Patut ada pula doa buah mulut. Ni duduk main gini. Dia nak suruh hidung dia macung kali. Hidung tu kepek lah. Lepas tu duduk buah mulut. Apa? Mulut keluar emas ke? Bukan molek. Doa molek. Lepas tu angkat tangan tu sekurang-kurangnya membetuli bahu. Membetuli bahu lah. Kalau permohonan yang tu angkat tinggi. Sekurang-kurangnya membetuli bahu. Orang zaman dulu ingat lagi ni. Tangan buh mana masa berdoa? Buah tariba. Buah tariba zaman dulu. Ingat tak? Masa saya budak-budak dululah. Orang tua buat tariba belah ke? Kita pun buat tariba lah. Ke dah masa tu? Dah tak masa tangan buat tariba. Lepas tu dah ingat lah. Bila tangan tu naik dah ingat. Tapi asal memang tangan buat tariba. Kenapa? Malah ke mana? Sama dulu. Tapi bila naik tinggi tu dah ingat dah lah. Tapi sesudah naik dah lah. Tapi ingat lagi pada masa dulu memang kita semayang doa tangan buat tariba. Sebab orang tua gitu belaka. Sunat angkat. Kita berdoa, dalam kebanyakan doa sunat mata tunduk ke bawah. Sunat mata tunduk ke bawah, melainkan doa ni. Ni doa ni. Doa lepas wuduk ni, mata sunat pandang ke langit. Mata sunat pandang ke langit. Walaupun ianya buta sekalipun, mata tak nampak. Walaupun langit tak nampak sekalipun, sebab dalam bilik air ada atap di atas, tetap sunat pandang mata ke langit. Walaupun tak nampak langit, walaupun buta sekalipun. Inilah doa yang disunatkan mata pandang ke atas. Doa-doa yang lain mata disunatkan pandang ke bawah, tangan diangkat ke atas. Kalau doa-doa yang lain mata angkat ke atas, ada ulama yang mengharuskan, ada ulama yang memakruhkan. Tapi memang tidak disunatkan. Doa mata tengok ke langit hanyalah doa ni selepas daripada selesai berwuduk. Doa lain mata ke bawah. Jangan mata ke langit.
Kalau dia angkat mata ke langit, ada pandangan mengatakan harus sajalah, tapi tidak disunatkan buat seumpama tu. Ada pandangan mengatakan makruh buat gitu, salah kenapa tengok ke atasnya. Ni melainkan doa selepas daripada selesai berwuduk, sunat angkat kepala ke langit, sunat mata tengok ke langit. Ini doa selepas dia selesai berwuduk. Maka angkatlah kepalamu ke langit dan baca olehmu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.